Okey, kembali lagi dalam Selamat Pagi Malaysia. Tadi kita dah lihat satu bingkisan negaraku, ekspresi negaraku, karnivalnya tetap dijalankan juga ya. Dan ini kalau kita tahu seperti mana kita selalu membincangkan di setiap hari Jumaat tentang isu-isu perkahwinan dan perceraian untuk konteks bagi mereka yang beragama Islam. Tapi untuk hari ini kita membawa konteks bagi mereka yang bukan beragama Islam dalam konteks perceraian itu dan juga faktor-faktor itu seperti termaktub di bawah Akta Perkahwinan dan Perceraian 1976. Bagaimanakah kita boleh mengenal pasti prosesnya dan apakah yang diberikan syarat dalam peruntukan undang-undang tersebut. Terus saja berbincang mengenai perceraian untuk orang bukan Islam. Ini kita bersama dengan Cik Azhar Fairin Abdul Aziz, penolong pengarah sivil Jabatan Bantuan Guaman. Selamat datang. Selamat datang. Baik, Cik Azhar, kalau kita lihat JPN Sarawak sendiri pernah mengeluarkan satu kadar ataupun jumlah perceraian melibatkan orang bukan Islam ini meningkat daripada 2010 sampai 2014. Kebanyakannya disebabkan orang ketiga. Sejauh mana keseriusan dan juga punca kes-kes perceraian itu? Kalau ikutkan kes-kes perceraian ni, bagi saya sebagai seorang peguam, saya takkan menjerumus untuk mengetahui apa punca dia, apa masalah. Sebab tugas kami sebagai peguam, kami akan membantu ataupun memudahkan urusan mereka sekiranya mereka ingin bercerai. Ini sama ada mereka telah memenuhi kehendak di bawah peruntukan undang-undang ataupun sebaliknya. Seperti yang diperuntukkan dan termaktub di bawah akta tersebut untuk bagi mereka yang bukan beragama Islam. Monogami itu adalah antara perkara yang penting untuk memastikan syarat perkahwinan itu hanyalah kepada lelaki dan perempuan satu pasangan sahaja, tidak membenarkan perkahwinan-perkahwinan lain. Jadi dalam segi proses yang perlu untuk kita ikuti, apakah prosedurnya itu juga termaktub di bawah akta perkahwinan dan perceraian itu? Akta, saya panggil Akta Perkahwinan Perceraian ni, saya panggil Akta 164 ya. Di mana akta ini mula berkuat kuasa pada bulan Mac tahun 1982. Hanya selepas tarikh kuat kuasa perkahwinan itu hendaklah didaftarkan. Maknanya sekiranya perkahwinan adat dilangsungkan dan tetapi perkahwinan itu tidak didaftarkan, maka itu bukan perkahwinan yang sah. Tetapi sekiranya perkahwinan secara adat telah dijalankan sebelum kuat kuasa akta tersebut, iaitu sebelum Mac 1992, maka perkahwinan itu boleh dianggap sebagai perkahwinan yang sah dan didaftarkan di bawah akta tersebut. Okay. Kalau kita lihat dalam sesi yang sebelum ini, kita juga bersama dengan JBG bercakap tentang perceraian untuk orang Islam. Tidak mudah, kena perlu untuk melalui beberapa proses. Antaranya adalah syaratnya perlu melebihi melalui tempoh 2 tahun dan juga perlu merujuk kepada Tribunal Perkahwinan sendiri. Betul. Adakah benda yang sama diaplikasikan juga untuk perceraian orang bukan Islam? Perceraian bagi saya, di mana kalau sekiranya pihak-pihak telah tinggal berasingan selama 2 tahun, mereka boleh memfailkan tuntutan perceraian dan pergi ke kaunseling untuk mendapatkan sijil tribunal daripada Badan Pendamai. Okey, jadi bagaimana untuk kita memastikan agar perceraian itu boleh bermula, proses perceraian itu boleh bermula? Adakah melalui, kita kata, menghantar mesej melalui verbal, secara lisan ataupun secara bertulis, ataupun hanya melalui perintah mahkamah saja boleh ditafsirkan sebagai proses itu bermula? Proses itu bermula di mana pihak yang ingin menuntut perceraian itu hendak memfailkan perceraian. Pertama sekali, sekiranya pihak-pihak yang ingin bercerai bersama, maknanya tiada persengketaan atau tak ada isu, mereka boleh berjumpa dengan peguam lah untuk memfailkan perceraian. Tetapi sekiranya salah satu pihak yang enggan bekerjasama atau ataupun di sebelah pihak sahaja, maka dia hendaklah merujuk kepada kaunseling, iaitu kepada Badan Pendamai untuk menjalani proses kaunseling. Dan sekiranya pasangan tersebut tidak dapat didamaikan dan Badan Pendamai akan mengeluarkan satu sijil perakuan. Sijil ini adalah sangat penting sebab dia diperuntukkan di bawah akta, di mana bagi sebelah pihak dia hendaklah mendapatkan sijil tersebut. Kemudian barulah dia boleh memfailkan tuntutan perceraian dengan syarat bahawa pasangan tersebut telah tinggal berasingan selama 2 tahun. Baik, dari pihak JBG sendiri dalam kes-kes untuk memfailkan perceraian ini, apa fungsi ataupun apa yang akan dilakukan oleh JBG ke atas pasangan-pasangan ini sendiri? Okey, kita Jabatan Bantuan Guaman ini adalah satu badan yang di mana bawah kerajaan. Kita akan membantu orang-orang yang kurang berkemampuan, di mana pendapatan mereka hendaklah di bawah 2,500 ke bawah. Maknanya kita akan menilai dan melihat sama ada mempunyai merit dan dari segi kemampuan pihak-pihak yang memohon.
Okey, kalau kita tengok pada proses perceraian ini selalu bagi proses yang normal apabila persetujuan kedua-dua belah parti ataupun pihak itu telah pun dipersetujui, tidak perlu melalui proses peguam yang lebih lanjut. Tetapi bagaimana dalam hal ini keterlibatan peguam dan juga kita kata pihak yang mewakili kedua-dua pihak itu menyelesaikan masalah yang rumit? Dalam hal ini peguam memainkan peranan lah, sama ada ingin melihat pihak-pihak itu ingin menyelesaikan masalah. Sekiranya terdapat persengketaan ataupun isu yang tidak dapat diselesaikan, maka perkara ini boleh dirujuk kepada mahkamah untuk mahkamah menentukannya. Sebagai contoh, aset matrimonial di mana perkara ini agak sensitif kalau dibandingkan sebab melibatkan harta wang dan siapa yang berhak untuk mendapat pembahagian yang lebih ataupun sama rata, semua ini akan diputuskan dan berdasarkan fakta yang akan diputuskan oleh mahkamah nanti. Hak penjagaan anak dan sebagainya. Ya, betul. Ini bercakap tentang perceraian untuk orang bukan Islam ini. Kalau dalam setengah isu juga ada berlaku kes-kes di mana salah satu pasangan memeluk Islam, sama ada di luar pengetahuan ataupun di bawah pengetahuan pasangan itu sendiri, adakah perkahwinan itu akan terbatal serta-merta ataupun perlu melalui prosedur-prosedur tertentu untuk bercerai? Okey, menurut Akta 164 sekiranya salah satu pihak telah memeluk agama Islam, pihak yang bukan memeluk tu, yang non-converting spouse tu, hendaklah memohon kepada mahkamah untuk memfailkan perceraian dengan dari tempoh 3 bulan daripada tarikh conversion tu lah, di pasangan yang telah menganut agama lain, agama Islam contohnya. So daripada tempoh tu yang pihak yang lagi satu hendak memfailkan, bukan pihak yang memeluk agama Islam tu. Yang tidak memeluk agama Islam yang perlu untuk memohon selepas 3 bulan daripada pasangan yang memeluk agama Islam. Itu betul. Prosedurnya tidak serta-merta terbatal begitu saja. Ya, betul. Alang-alang Cik Azhar dah menyentuh mengenai perkahwinan Muslim dan non-Muslim, mereka yang beragama Islam dan bukan beragama Islam. Kita lihat baru-baru ini beberapa pertikaian di mahkamah, kes-kes yang dibawa sehingga ke Mahkamah Persekutuan dan sebagainya, melibatkan tentang hak penjagaan anak, tentang bagi untuk menentukan agama seseorang anak itu dan juga apa yang perlu diikuti apabila seorang ibu bapa itu telah bercerai dan juga mereka kembali kepada agama asal masing-masing. Jadi dalam hal ini bagaimana kita perlu kita kata memudahkan dan juga memberi pemahaman kepada masyarakat tentang proses sebenar apabila keadaan itu berlaku? Di sini saya tak boleh nak bagi jawapan yang khusus sebab ini kena berdasarkan pada fakta seperti umur anak tersebut ataupun latar belakang anak, kebajikan anak, macam mana dia dibesarkan dan juga bagaimana ibu bapa tersebut ataupun kehendak ibu bapa tersebut. Dan setelah mahkamah akan menilai semua faktor-faktor ni, baru mahkamah akan memutuskan sama ada anak tersebut boleh diberikan kepada ibu atau bapanya. Sebab di sini mahkamah tidak akan menentukan faktor agama. Di sini mahkamah akan mempertimbangkan faktor kebajikan dan ataupun pendidikan anak tersebut. Itu yang penting. Okay. Kalau untuk sesetengah kes yang pasangan berada di luar negara, mungkin untuk tempoh jangka masa yang lama, bagaimana prosedurnya? Adakah perlu untuk membawa balik pasangan ke sini dan selesaikan melalui mahkamah Malaysia? Ya, betul. Maknanya pasangan itu hendaklah hadir ke mahkamah di Malaysia untuk menyelesaikan perkara ini. Okey, maknanya walaupun perceraian itu berlaku di luar negara dan juga kejadian itu berlaku di luar negara, perlu untuk mendaftarkan perceraian itu di dalam negara. Apa yang akan terjadi sekiranya perkara-perkara seperti beberapa syarat-syarat itu tidak dipenuhi dalam proses perceraian itu? Adakah akan berlaku denda yang akan dikenakan oleh mahkamah kepada antara satu parti yang lain itu? Setakat saya faham, tak ada, sekiranya pasangan yang telah bercerai di luar negara dan tidak mendaftarkan, dia akan mengalami kesukaran sekiranya ingin berkahwin lain ataupun ingin mendaftarkan anak di bersekolah. Maknanya kena ada satu approval daripada mahkamah ataupun satu perintah mengatakan bahawa pasangan ini telah pun sah bercerai. Itulah dia. Baik. Kalau nak lebih faham lagi, kita sebenarnya perlu cuba sikit-sikit membaca akta yang diperuntukkan itu dan memahami sedikit banyak kita kata medium yang boleh digunakan. Terima kasih sekali lagi pada Cik Azhar Fairin. Azhar Fairin namanya Azhar Fairin Abdul Aziz, Penolong Pengarah Sivil Jabatan Bantuan Guaman Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Okey.